Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita pada minggu kedua PDPR kelas Al-Quran dan Fardu Ain bagi subjek ibadah tahun 4, 5 dan 6. Ingin saya berkongsi kata-kata hikmah yang bermaksud. Tanpa keberanian, mimpi tidak bermakna. Dalam konteks ini, hendaklah kita berani mencuba sesuatu yang baru, berani untuk melakukan kebaikan, berani untuk menegur dan berani untuk bercakap perkara yang benar. Jadi untuk video yang seterusnya, kita ikuti selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dalam pelajaran yang keempat ini kita akan pelajari mengenai jenis-jenis solat jamak. Okey, sekarang ni saya memberi contoh 5 ini ialah waktu-waktu solat. Okey, yang ni subuh, yang ni zuhur, asar, maghrib dan isyak. Contoh 5, ada 5 ni. Okey, subuh dia tiada dia memang forever alone lah. Dia single mingle. Maksudnya subuh ni tak ada pasangan. Okey, tak boleh dijamak, tak boleh dikasar. Zuhur dia ada pasangan. Pasangannya ialah asar. Zuhur pasangannya ialah asar. Maghrib pasangannya ialah isyak. Ingat betul-betul pasangan-pasangan ni. Okey, yang boleh kita solat menjamakkan ialah zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Subuh tak boleh. Memang tak boleh. Selama-lamanya tak boleh. Sebab subuh dah memang 2 rakaat. Kita nak jamak dengan apa? Nak kasar, nak pendekkan waktu macam mana pula? Jadi subuh sememangnya sudah pendek dan tak boleh kita nak kasar atau menjamakkan dengan waktu yang lain. Baik. Sekarang ni jenis-jenis jamak. Okey. Jamak terdapat 2 jenis sahaja, iaitu yang pertama jamak takdim, yang kedua ialah jamak takhir. Okey, jamak takdim ni kita tunaikan pada waktu yang pertama. Sekarang ni sebagai contoh okey, kita kumpulkan 2 solat fardu dalam waktu solat yang pertama. Sebagai contoh solat zuhur dan asar. Okey, contoh zuhur dan asar. Okey, zuhur dan asar. Waktu yang pertama, maksudnya zuhur dulu baru asar kan. Maksudnya zuhur ni waktu pertama lah. Kalau ikut turutan. Okey, kadang-kadang asar ni waktu kedua. Okey, jamak takdim kita bawa waktu asar ke dalam waktu zuhur. Dalam waktu yang pertama. Okey, itu maksudnya jamak takdim. Okey, ataupun kita ambil pasangan yang kedua, iaitu maghrib dan isyak. Okey. Contohnya maghrib ni ialah waktu pertama dan isyak ialah waktu yang kedua. Jadi bila kita melakukan jamak takdim, kita bawa waktu isyak ke dalam waktu maghrib. Itu maksudnya jamak takdim. Sebab dia waktu yang pertama. Ingat, waktu yang pertama ni kiranya ikut turutan. Zuhur dengan asar mana dulu? Maksudnya zuhur dulu. Kalau zuhur dulu, zuhur lah waktu pertama. Asar tu waktu yang kedua. Kalau jamak takdim, kita melakukan solat jamak dalam waktu yang pertama. Itu maksudnya. Okey, sekarang ni kita tengok jamak takhir pula. Jamak takhir ni ialah mengumpulkan 2 solat fardu dalam waktu solat yang kedua. Macam contoh tadi, kita ambil contoh balik. Zuhur dan asar. Ingat balik. Kalau zuhur ialah waktu pertama, asar ialah waktu yang kedua. Okey, maksudnya kat sini kita boleh buat jamak takhir. Kita bawa waktu zuhur ke dalam waktu asar. Itu maksudnya jamak takhir. Okey, kalau dalam maghrib dan isyak pula. Okey, maghrib ialah waktu pertama, isyak ialah waktu kedua. Okey, kita bawa waktu maghrib ke dalam waktu isyak. Itu maksudnya jamak kita kumpulkan ke dalam waktu isyak. Buat sekali je. Okey, itulah maksudnya jamak takhir. Baik, kemudian ada yang bertanya, Ustaz, kalau saya buat jamak takhir sebagai contoh, tu maghrib tak payah buat ke? Ini
Dengar ya. Okey. Apabila masuk contoh kita ambil waktu maghrib isyak ni. Okey, contoh. Kamu dah niat nak buat jamak takhir. Masuk dengar je azan waktu maghrib tu, maka kena niat bahawa kamu ingin menjamakkan waktu maghrib di dalam waktu isyak. Maksudnya waktu maghrib tu kamu tidak perlu untuk tunaikan solat. Sebab dah niat dah nak kumpulkan, nak buat jamak takhir dalam waktu isyak tadi. Itu jamak takhir. Sebagai contoh, kalau jamak takdim pula. Okay, kamu bawa waktu isyak dalam maghrib. Maksudnya kamu semayang waktu maghrib tu, buat maghrib dulu, kemudian kamu buat isyak. Niat buat solat isyak terus. Bila masuk waktu isyak, maka kamu tidak perlu untuk menunaikan solat isyak. Sebab kamu dah kumpul dah. Dah dibawa waktu isyak ke dalam maghrib. Itulah yang dimaksudkan dengan jamak takdim. Baiklah, seterusnya kita akan lihat ketika kita musafir, kita boleh kerjakan solat dengan memilih cara kita. Yang mana kita selesa lah. Ada 4 cara. Jadi kita tengok macam mana. Kita yang musafir ni ada 4 cara kita boleh tunaikan solat. Okey, yang pertama, kita boleh qasar dan jamak. Maksudnya kita kumpulkan 2 solat dalam satu waktu. Dah kita kumpul, kita pendekkan pula rakaat. Maksudnya solat yang boleh dipendekkan, rakaat tu mestilah yang ada 4 rakaat. Contoh yang ada 4 rakaat ialah Zuhur, Asar dan Isyak. Maksudnya Zuhur, Asar, Isyak ni kita boleh pendekkan menjadi 2 rakaat. Okey, cuba bayangkan okey, kena banyak berimajinasi sikit. Ni teori ni. Okey, bayangkan kita nak musafir, kita kumpulkan Zuhur dan Asar. Maksudnya kita masuk buat jamak takdim pula. Asar dalam waktu Zuhur. Kita dah kumpulkan. Dan kita pendekkan. Maksudnya kita buat Zuhur 2 rakaat. Asar pun 2 rakaat. Itu cara yang pertama. Baiklah. Cara yang kedua, kita boleh buat jamak tanpa qasar. Maksudnya kita kumpulkan. Contoh, kamu kumpulkan Asar dalam waktu Zuhur, jamak takdim. Okey. Asar dalam waktu Zuhur, tapi kamu tak kasarkan, kamu tak pendekkan rakaat. Maksudnya kamu buat 4 rakaat waktu Zuhur, 4 rakaat waktu Asar. Itu cara yang kedua. Tak ada masalah, boleh buat. Yang ketiga, ketika musafir juga, kamu boleh buat qasar tanpa jamak. Ini keadaannya macam ni pula. Okey. Masuk waktu Zuhur, bagi contoh, kamu tak himpunkan waktu Asar ni. Maksudnya masuk waktu Zuhur, kamu kasarkan sahaja. Kamu buat 2 rakaat. Niat kasar untuk kasarkan Zuhur ni, maksudnya kamu buat 2 rakaat saja waktu Zuhur tu. Kemudian masuk waktu Asar, buat 2 rakaat lagi. Tak ada masalah, boleh juga. Ni cara yang ketiga ni, boleh juga. Cara yang keempat, okey, ini masuk waktu Zuhur, kamu semayanglah macam biasa 4 rakaat. Maksudnya semayang macam sempurna lah. Macam biasa. Masuk Zuhur 4 rakaat. Lepas tu tunggu pula waktu Asar. Masuk Asar 4 rakaat. Masuk Maghrib 3 rakaat. Masuk Isyak 4 rakaat. Maksudnya semayang macam biasa. Pun tak jadi masalah asalkan kita menunaikan solat. Ada 4 keadaan. Baiklah, setelah kita pelajari, dah tahu dah. Maksudnya sikit-sikit kan berkenaan dengan cara nak menunaikan solat ketika kita dalam keadaan musafir. Ketika kita ni menghadapi perjalanan yang jauh dengan tujuan yang baik. Contoh tujuan yang baik, ingin menyambung pelajaran. Contoh kamu dapat tawaran ke luar negara ataupun dapat tawaran belajar. Kamu duduk di Ipoh, duduk di Perak, dapat tawaran belajar dekat Johor sebagai contoh, ataupun di Melaka sebagai contoh. Okey, maka bolehlah memilih salah satu daripada cara-cara tersebut. Ataupun satu hari nanti mana tahu, selepas COVID telah habis, musim COVID dah habis, semua rakyat kita pun dah okey,
maka sekolah pula buat lawatan sambil belajar, tahu. Okey, maka kita boleh memilih untuk menunaikan solat fardu dengan cara kita. Ada 4 cara tadi yang telah ustaz beri. Okey. Kenapa? Sebab apabila kita dah pelajari sesuatu tu, mestilah kita mengamalkan dia. Okey, sampai di sini dulu video kita pada minggu ini. Jadi sebelum saya akhiri pelajaran, baiklah, ada satu kata-kata pujangga ataupun pepatah Arab lah, yang berbunyi al-ilmu bila amalin kasyajara bila samarin. Maksudnya, ilmu tanpa amal ibarat pohon ataupun pokok tanpa buah. Sebab itulah apa yang kamu pelajari hari ini sebenarnya untuk kamu amalkan di masa yang akan datang. InsyaAllah, moga kita semua mendapat hidayah daripada Allah di bawah kerahmatannya, dan insyaAllah kita akan bertemu di minggu akan datang. Semoga semua anak-anak murid ustaz dan ahli keluarga berada dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat. Jumpa di minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.